Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi bersama saya Cikgu Suhaida dalam PDPR Sains tahun 3. Okey, hari ini cikgu akan masuk tajuk terakhir untuk ketumpatan. Okey. Selama 3 minggu kita masuk tajuk ketumpatan. Okey, untuk habiskan tajuk ketumpatan ni kita ambil masa 3 minggu. Okey, sebab kita jumpa seminggu sekali saja. Okey, jadi saya akan habiskan tajuk ketumpatan untuk hari ini. Tajuk terakhir iaitu aplikasi ketumpatan dalam kehidupan. Okey, minggu lepas kita dah jalankan uji kaji 2 uji kaji tentang ketumpatan objek, ketumpatan cecair. Okey, kemudian kita dah kenal pasti bagaimana cecair itu tumpat, bagaimana cecair itu kurang tumpat, bagaimana objek itu tumpat dan bagaimana objek itu kurang tumpat. Okey, kemudian kita dah kenal pasti yang timbul itu kurang tumpat, yang tenggelam itu lebih tumpat. Okey, jadi untuk hari ini aplikasi ketumpatan dalam kehidupan kita. Apa itu aplikasi? Okey, aplikasi. Aplikasi ini adalah maksud dia guna. Okey, kita gunakan dia dalam kehidupan seharian kita. Okey, maknanya kita gunakan ketumpatan itu dalam kehidupan kita. Apakah aplikasi yang kita gunakan, ketumpatan kita gunakan dalam kehidupan kita seharian. Okey, jadi hari ini kita nak tengok kegunaan ketumpatan di dalam kehidupan kita. Okey, ini adalah dalam buku teks aplikasi ketumpatan. Okey, kita tengok Okey, aplikasi ketumpatan dalam kehidupan. Okey, di sini dia ada tunjukkan kapal laut. Okey, kemudian sauh. Okey, ini adalah sauh. Ini adalah sauh yang kita jatuhkan ke dalam air. Fungsi sauh ni apa? Untuk memberhentikan kapal tersebutlah, ataupun kapal tersebut berhenti sebentar dan dia akan jatuhkan sauh itu ke dalam ke dasar air lah, supaya kapal tersebut tidak bergerak. Okey, ini fungsi sauh. Okey, kapal ini dia akan bergerak. Dia berada di atas permukaan air, manakala sauh pula berada di dasar air. Okey. Jadi kita tengok kat sini, kapal dan sauh diperbuat daripada besi. Okey, kita tahu kapal tu diperbuat daripada besi. Okey, diperbuat daripada fiber. Okey. Kapal timbul di permukaan air tetapi sauh tenggelam dalam air. Mengapa? Okey, mengapa kapal ini berada di atas permukaan air, atau mengapa kapal ini timbul? Dan mengapa sauh ini berada di dasar air? Mengapa dia tenggelam? Okey, jadi kita kena kaitkan aplikasi ketumpatan dalam kehidupan kita. Okey, jadi kapal kurang tumpat daripada air. Kapal ni dia kurang tumpat sebab tu dia berada di atas permukaan air. Minggu lepas kan kita dah belajar kan bagaimana model carrot atau model ikan daripada lobak tu yang kita buat tu, bagaimana dia berada di atas permukaan air. Kenapa? Mula-mula dia berada di dasar air. Tetapi bila kita masukkan kuantiti gula yang banyak, dia berada di atas permukaan air. Itu adalah konsep yang kita gunakan, di mana di laut kita mempunyai kemasinan. Okey, tahap kemasinan yang tinggi air dia. Okey, jadi bila tahap kemasinan yang tinggi itu menyebabkan kapal ini berada di atas permukaan air dan dia kurang tumpat daripada air. Okey, jadi air laut ni adalah air yang masin, air garam. Okey, jadi dia lebih tumpat. Air garam ataupun air yang masin di laut ini adalah lebih tumpat daripada kapal. Okey, jadi bila dia lebih tumpat, dia berada di atas permukaan air. Jadi yang menyebabkan kapal berada di permukaan air disebabkan oleh kapal kurang tumpat daripada air. Okey, jadi kapal ni digunakan untuk untuk pengangkutan di air lah, ataupun di laut.
untuk kita hantar barang melalui pengangkutan air, membawa penumpang di atas air untuk seberang ke tempat yang lain. Kita pergi ke tempat air melalui laluan air. Okay, jadi dia sesuai digunakan untuk mengangkut membawa orang ataupun penumpang, membawa barang-barang untuk melalui jalan air lah. Jadi kapal ini dia kurang tumpat daripada air laut. Okey, jadi air laut ni masin jadi dia lebih tumpat. Okey. Kemudian kita tengok sauh. Mengapa sauh ini tenggelam? Okey, sauh ni diperbuat daripada besi yang mampat. Okey, jadi besi logam yang mampat lah, yang memang sangat berat. Okey, sangat berat. Okey, jadi sauh ni dia lebih tumpat. Maknanya dia lebih tumpat daripada air masin ni. Jadi air masin ni bila kita tengok air masin ni memang tumpat kan, kapal ni lebih tumpat, tapi sebenarnya bila kita masukkan sauh ni tenggelam. Maknanya sauh ni lebih tumpat daripada air laut. Okey, ini menyebabkan sauh berada di dasar air dan tenggelam. Jadi sauh ni lebih tumpat lah daripada air laut, dan tetapi kapal ni kurang tumpat daripada air laut. Jadi kat sini dia sesuai lah, sauh ni sesuai digunakan untuk menjadi untuk memberhentikan kapal lah, untuk dijatuhkan ke dalam air supaya kapal tu tidak bergerak lah. Sauh ni akan menahan lah pergerakan kapal. Okey, jadi itu adalah kegunaan yang kita gunakan daripada aplikasi ketumpatan. Okay, jadi kalau kita kita tak tahu ketumpatan, kita tak menggunakan aplikasi ketumpatan ni, kita tak boleh naik lah bot ni, kita tak boleh naik kapal ni, kita tak boleh gunakan sauh. Jadi ketumpatan ni kita gunakan dalam kehidupan kita seharian. Macam kapal, sauh, okey. Ada lagi banyak lagi yang kita gunakan aplikasi ketumpatan dalam kehidupan kita. Okey, contoh rakit. Okey, yang ini rakit. Okey, rakit kita tahu rakit menggunakan buluh. Okey, buluh ni kita tahu buluh ni dia akan timbul ataupun dia akan berada di atas permukaan air. Okey, jadi dia digunakan untuk dijadikan pengangkutan air lah juga. Okey, jadi kerana rakit ni kurang tumpat daripada air. Jadi rakit ni dia akan berada di permukaan air. Maknanya air ni lebih tumpat. Bila air dia lebih tumpat, jadi rakit ni digunakan untuk membawa penumpang, untuk menyeberang daripada di sungai lah. Daripada satu tempat ke tempat yang lain. Biasanya di kawasan-kawasan pendalaman, di kawasan-kawasan kampung-kampung orang asli. Okey, digunakan laluan sungai ni sebagai laluan untuk menyeberang. Okey, jadi bila rakit ni ataupun buluh ni dikurang tumpat daripada air, dijadikan pengangkutan. Ini adalah aplikasi ketumpatan. Okey. Okey, kemudian dari segi keselamatan. Okey, aplikasi ketumpatan ini digunakan juga dalam aspek keselamatan. Okey, keselamatan daripada mana? Okey, jaket keselamatan perenang ni. Okey, kita pernah pakai kan kalau kita naik bot, kita nak kalau kita naik bot, dia akan sediakan jaket keselamatan ni untuk kita pakai. Okey, tujuan dia apa? Ini kita tahu. Okey, jaket keselamatan ni dia kurang tumpat daripada air. Okey, dia memang kurang tumpat daripada air. Jadi dia menyebabkan jaket keselamatan ni sesuai digunakan untuk belajar berenang atau untuk mengelakkan manusia lemas. Okey, ni saya salah ni. Untuk mengelakkan manusia lemas. Okey, lemas. Okey, jadi bila jaket keselamatan ni digunakan, kita tahu dia kurang tumpat, jadi dia digunakan untuk manusia jadikan jaket keselamatan ni sebagai untuk menyelamatkan manusia yang lemas ataupun untuk berjaga-jagalah apabila kita berada di kawasan permukaan air. Jadi kita sentiasa, contoh kita naik je bot, kita kena pakai dah supaya bila kita terjatuh dalam air, kita tak akan tenggelam. Kerana jaket keselamatan ini dia kurang tumpat daripada air. Kenapa dia kurang tumpat daripada air? Kerana dia mempunyai gas. Okey, dalam jaket ni dia mempunyai
gas udara jadi bila udara ada dalam jaket keselamatan ni, dia menyebabkan jaket keselamatan ini akan kurang tumpat daripada air. Dia akan terapung ataupun timbul lah. Okey, jadi begitu juga dengan pelampung. Sama juga dengan pelampung. Okey, pelampung ataupun kita panggil dia boya kan, ataupun kita panggil yang bentuk macam tayar tu. Okey. Jadi pelampung pula dia memang kurang tumpat daripada air. Dia akan berada di atas permukaan air ataupun dia timbul. Jadi pelampung ni sesuai untuk menyelamatkan manusia daripada lemas. Contoh kita manusia nak lemas, kita balingkan pelampung tu, manusia akan orang itu akan ambil pelampung tu dan dia akan berada di atas permukaan air. Dia tak akan tenggelam. Sebab manusia ni dia lebih tumpat daripada air. Manusia ni kalau terjatuh dalam air, manusia akan jatuh ke dasar air kerana manusia lebih tumpat daripada air. Sebab kita sendiri tahu. Tetapi bila manusia tu, bila dia dah masuk dalam air, dia dah lemas, dia dah mati, udara, air semua dah masuk dalam badan, dalam mulut, dia akan timbul. Jadi di situ manusia pula kurang tumpat daripada air. Jadi bila manusia tu hidup lagi, dia akan lebih tumpat. Sebab udara dalam gas yang masuk dalam air yang masuk dalam mulut itu menyebabkan manusia kalau orang yang lemas tu dia akan terapung. Bila dia tak sedarkan diri dan dia dah pengsan dan air dah masuk dalam mulut, dia akan dah mati, barulah manusia tersebut akan terapung. Sebab air dah masuk, dah gas semua dah masuk dalam mulut, dalam ruang-ruang udara, telinga, hidung kan. Jadi dia akan menyebabkan manusia yang lemas itu ataupun manusia yang dah mati tu akan timbul. Berlainan dengan manusia yang masih bernyawa lah. Bila kita tahan hidung, kita tahan itu, kita tutup lubang-lubang rongga ni, kita masuk dalam air, kita akan tumpat daripada air. Kita akan lebih tumpat daripada air. Okey, jadi dengan ada jaket keselamatan ni, jaket keselamatan ni dia adalah kurang tumpat. Jadi dia membantu manusia-manusia supaya jatuh ke dalam air tu lemas lah. Okey, kalau dah lemas, kita tak boleh nak selamatkan lah. Okey, jadi dengan ada pelampung, kita dapat menyelamatkan manusia. Itulah kegunaan ketumpatan dalam kehidupan kita. Okey. Okey, kemudian aplikasi ketumpatan ini digunakan juga dalam penternakan ikan. Biasa di tepi-tepi pesisir laut kan. Ataupun di tengah-tengah laut kita nampak ada macam tempat ternak ikan kan, jaring-jaring. Okey, macam mana dia boleh buat jaring di atas di tengah-tengah laut tu? Bagaimana? Apa yang membantu jaring-jaring itu berada terapung ataupun timbul di atas di permukaan air? Okey. Jadi sangkar ternakan ikan ni dia menggunakan pelampung. Kalau kita perasan kat tepi-tepi ni dia ada pelampung. Okey, tong ni adalah umpama dia pelampung lah. Okey. Tong ni ataupun pelampung-pelampung yang tepi-tepi sangkar ikan ni dia membantu mengapungkan jaring-jaring yang berada di sangkar ini. Okey, jadi dia akan ikat. Okey, jadi kat sini kita tengok sangkar ternakan ikan dia menggunakan pelampung yang kurang tumpat. Maknanya pelampung ni kurang tumpat daripada air. Jadi bila dia berada di atas permukaan air, sangkar ikan ni sentiasa timbul lah di permukaan air. Sebabnya fungsi pelampung ni dia memastikan jaring kat tepi-tepi ni dipegang lah, ataupun dipegang dan ikan sentiasa berada dalam sangkar tersebut. Jadi jaring tu dia takkan dihanyut oleh air sebab dia dah diikat oleh pelampung. Itu yang menyebabkan sangkar ternakan ikan ini dia sentiasa ada di situ, dia tak bergerak. Okey, sebab pelampung ni telah mengikat jaring-jaring ni dan menyebabkan ikan tu sentiasa berada di dalam jaring, dia tak terkeluar. Okey, jadi ini adalah fungsi aplikasi ketumpatan yang digunakan dalam penternakan. Okey, jadi murid kena faham bila adanya ketumpatan, apa yang kita gunakan dalam kehidupan kita seharian itu ada kaitan dengan ketumpatan.
Okey, jadi ketumpatan banyak. Apa yang kita gunakan, contoh tadi saya cakap lah, pelampung, jaket keselamatan, okey, kapal di laut, pengangkutan air. Okey, pengangkutan air tu kenapa tak tenggelam? Sebabnya ketumpatan disebabkan pengangkutan air itu adalah kurang tumpat daripada air. Jadi dia sesuai digunakan untuk mengangkut penumpang. Okey. Okey, begitu juga dengan telur ayam. Okey, telur ayam. Okey, ini cerita pasal telur ayam sebab dia ada kaitan dengan aplikasi kehidupan kita. Okey, telur ayam yang kita gunakan untuk makan. Okey, bagaimana kita nak tahu telur ayam itu masih baru ataupun masih lama kan? Okey, kita tengok dua gelas ni. Dia ada dua telur ayam yang dia sama je telur ayam ni, tapi satu telur ayam berada di dasar air dan satu lagi telur ayam berada di atas permukaan air. Bila di atas permukaan air, maknanya dia kurang tumpat. Manakala bila di dasar air, maknanya dia lebih tumpat daripada air. Okey, jadi kenapa dia lebih tumpat? Okey, kita aplikasi bila kita tahu ketumpatan ini, kita tahu berapa membezakan telur itu baru ataupun telur itu dah lama. Okey, jadi kita tengok kat sini. Telur yang berada di dasar air ni adalah telur yang baru. Manakala telur yang berada di atas permukaan air ini ataupun air ni lebih tumpat daripada telur ini adalah telur yang dah lama ataupun telur yang dah busuk dan memang tak sesuai kita makan. Jadi murid-murid, kalau kita nak tahu telur tu elok ataupun telur itu baru ataupun telur itu dah lama, kita masukkan dalam gelas yang berisi air dan kita lihat kedudukan telur tersebut. Kalau telur itu berada di dasar air, maknanya telur itu masih baru. Dan eloklah untuk dimakan. Tetapi kalau telur itu berada di permukaan air, telur itu sudah lama dan sudah busuk. Jadi kita tak perlu, jangan makanlah. Itu aplikasinya. Kenapa saya cakap kita gunakan aplikasi ketumpatan ini? Sebab kita tahu umpama orang yang kalau kita masuk dalam, kita hidup, kita jatuh dalam air, kita lebih tumpat daripada air. Maknanya kita hidup lagi. Okey. Tetapi kalau kita timbul di atas permukaan air, kita dah masuk dalam laut, kita timbul di atas permukaan air, kita dah mati. Okey, dah mati baru kita timbul dekat atas permukaan air. Maknanya kita dah tak bernyawa. Begitu juga dengan telur ni lah. Telur ni, bila dia berada di dasar air, maknanya telur itu baru. Okey. Maknanya baru. Tapi kalau telur tu berada di permukaan air, maknanya telur tu dah lama. Telur tu dah busuk dan tak elok dimakan. Umpama begitulah. Okey, jadi kenapa dia jadi macam gitu? Kenapa telur ni busuk ni dia berada di atas ni permukaan air? Dia kurang tumpat daripada air. Sebabnya, okey, bila telur ni dah lama, telur ni dah busuk, okey, gas. Okey, gas. Telur yang busuk ni akan mengeluarkan gas karbon dioksida yang memang berada dalam telur tersebut. Gas ini akan membawa telur ini naik ke atas permukaan air. Itu yang menyebabkan telur ini kurang tumpat daripada air. Jadi gas karbon dioksida yang busuk tu, okey, daripada telur tu, telur dah lama kan, jadi dia akan menjadi jadikan telur itu kurang tumpat. Okey, gas akan naik atas. Macam lah, ni lah kita lah yang dah mati ke dalam air. Gas tu dah masuk kat dalam, gas gas tak ada, jadi dia akan timbul di atas permukaan air. Air dah masuk dalam hidung, barulah naik. Gas yang ada dalam mulut kita ni akan menyebabkan kita akan naik di atas permukaan air. Okey, begitu juga dengan telur ni. Jadi kalau kita nak makan telur, kita beli telur, kita nak tahu telur tu dah busuk ke, telur tu telur tu baru ke, rendam dah dalam air. Ini aplikasi dalam kehidupan kita boleh gunakan. Itu kegunaannya tahu, ketumpatan ni. Kalau kita nak tahu ketumpatan tu, kita tengoklah telur ni. Ini kalau kita nak makan kan, jangan sembarang makan kan. Kita masak telur, pecah masuk dalam kuali, telur tu dah busuk kan. Jadi sebelum kita nak masak tu, kita tengok dulu kat dalam gelas. Telur tu berada di mana. Kalau dia berada di bawah, maknanya telur itu barulah. Okey. Untuk aplikasi ketumpatan dalam kehidupan seharian ni, simple sahaja dan mudah untuk murid-murid faham. Sebab ketumpatan yang kita dah belajar minggu-minggu lepas, kita dah buat uji kaji, murid dah faham.
Bila tumpat itu dia berada di bawah dasar air. Bila dia kurang tumpat dia berada di permukaan air. Itu sahaja konsep yang murid perlu faham. Okey, jadi bila berada kurang tumpat itu kita gunakan objek-objek yang kurang tumpat tu kita gunakan dalam kehidupan kita seharian. Maknanya kalau objek yang lebih tumpat daripada air kita gunakan juga untuk dalam objek-objek yang kita gunakan dalam kehidupan seharian ni. Objek-objek yang boleh tenggelam, untuk apa kita gunakan dia? Untuk macam kapal tadi, untuk menahan kapal daripada bergerak kan. Jadi itu adalah aplikasi kehidupan kita. Ketumpatan tu kita gunakan dalam kehidupan kita seharian. Okey, itu sahaja untuk kali ni. Video cikgu hari ni ringkas sahaja untuk habiskan tajuk ketumpatan. Okey, lepas ni murid-murid buat buku aktiviti. Saya akan bagi tahu muka surat apa. Okey, itu aktiviti tajuk ketumpatan yang terakhir. Okey, kemudian nanti saya akan bagi buku latihan dan murid-murid tanpa dalam buku tulis biru. Okey, dua latihan saya akan bagi. Satu buku aktiviti sains dan satu lagi latihan lembaran yang saya berikan untuk tanpa dalam buku tulis warna biru, buku tulis sains. Okey, itu sahaja. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk baru ya. Okey, untuk tajuk ketumpatan kita dah habis. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.